Jadi kita simpulkan ada sesuatu yang lost in translation, iaitulah kedua-duanya Ibrahim dan Ismail. Cuba letakkan diri anda di tempat Ibrahim dan Ismail dalam kisah yang popular ni. Mereka bukan sekadar menyerah diri sepenuhnya nak buat macam mana ini perintah Allah, tetapi mereka di sebalik ketaatan itu mereka ada unsur pujian kepada Allah. Mereka ada rasa sangka baik kepada Allah. Maknanya dalam perumpamaannya, saudara-saudari datang mungkin kerana diarahkan. Katakan ini contoh saja. Saya datang kerana diarahkan. Tetapi selepas diarahkan, kita kena ada sesuatu perasaan dalam hati, iaitulah rasa salim, rasa sangka baik. Pasti ada hikmah di sebalik arahan ini. Jadi kalau sekadar 1/2 makna, iaitu apa yang disebut tarik Ramadan mere submission, ini namanya pasrah. Maknanya saya tiada pilihan, saya perlu memberikan ketaatan. Tetapi apabila kita ambil makna yang ditafsirkan sendiri oleh ayat sebelumnya, iaitulah ayat 84, biqalbin sadim, ini adalah 2/2 makna. Makna-makna yang sebenarnya adalah menjadi Muslim adalah seseorang melakukan sesuatu ketaatan dengan hati yang salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang meyakini pada pensyariatan ini, pada solat, pada puasa ini, ada kebaikan dan kepentingan untuk saya. Allah bila wajibkan sesuatu, Allah Azza wa Jalla tidak ada sebarang kepentingan. Bahkan akhirnya Ismail tidak dikorbankan. Dan saya tengok Tarik Ramadan mengakhiri bab yang pertama ni dengan sangat menekankan beza Islam dengan agama lain dalam hal-hal altar ataupun pengorbanan. Orang lain tengok Syiah sajalah kan, sampai berdarah-darah, sebab katanya itu cara menghayati ibrah, kematian Husain kan. Tapi agama ini tidak mahu anda menumpahkan darah, kerana terbukti akhirnya Ismail atau Ishak dalam Genesis ataupun dalam Torah, itu antara putar belik yang dilakukan oleh Hebrew Bible. Lalu akhirnya kita dapat pelajari sesuatu, mereka melakukan ini bukan sekadar atas rasa ketaatan, tetapi mereka melakukan dengan rasa lapang hati. Saya nak bagi satu contoh ya. Saya nak bagi 2 contoh kalau ada masa lah. 2 contoh. Satu contoh tak ada dalam bab 1, satu contoh ada dalam bab 1. Bab yang pertama pasal cerita malaikat. Ini cerita popular. Anda tahu kan, Nabi Adam diajar dengan ilmu-ilmu tentang nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan Adam untuk membentangkan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Kemudian Adam berjaya bentang tak? Adam berjaya bentang. Ketika malaikat berkata, apabila Allah Ta'ala tanya, sebelum aku suruh Adam bentang, cuba kamu dulu malaikat bentangkan. Dan malaikat kata apa? Dalam doa yang popular, yang seringkali menjadi permulaan kita belajar, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Soalan saya, bila malaikat sebut subhanaka la ilma lana, 2 pilihan. Adakah sebelum malaikat melihat kejayaan Adam present nama-nama, atau selepas malaikat melihat Adam berjaya membentangkan nama-nama tanpa melihat surah Al-Baqarah? Kalau anda lihat, anda jumpa jawapan sebelum, selepas. Jawapannya sebelum. Dalilnya adalah, main dalil lah kita kan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha Farida. Allah ajar semua nama-nama hanya kepada Adam. Malaikat tidak menyaksikan proses ini. Malaikat tidak menyaksikan. Kenapa? Malaikat sibuk dengan urusan masing-masing. Malaikat kan taat kepada Allah. Jadi untuk apa malaikat meninggalkan tugas masing-masing hanya semata-mata untuk melihat apa yang Allah ajar kepada Adam alaihi salam? Maka selepas Allah memberikan ilmu kepada Adam, ayat 31, thumma 'aradahum 'alal malaikah, lalu Allah membentangkan nama-nama tersebut. Saya memilih pendapat yang disokong oleh hadis yang disahihkan dengan syarat Imam Muslim, sebagaimana kata Al-Imam Az-Zahabi, iaitu hadis mengatakan nama-nama ini adalah nama-nama seluruh anak-anak Adam.
sampai hari kiamat. Jadi bila nama-nama itu Allah bentangkan pula kepada malaikat. Ini menunjukkan malaikat tengah buat kerja, lalu Allah panggil untuk perhimpunan seterusnya. Mai sini malaikat, aku nak tunjukkan kepada kamu seluruh nama-nama, iaitulah anak-anak Adam alaihi salam. Lalu Allah kata kepada malaikat, beritahu nama-nama ini in kuntum sadiqin. Lalu Farida, ayat 32, malaikat yang belum menyaksikan Adam present telah berkata subhanaka la ilma lana. Engkau masya-Allah, subhan. Tadi nusabbihu, sekarang subhan. Nusabbihu, engkau jauh daripada kekurangan. Subhan, dia lebih ekstrim daripada tu. Maknanya kau lebih jauh daripada sebarang kekurangan apabila engkau meminta kami membentangkan nama-nama tersebut. Selepas ucapan malaikat ini, barulah Allah minta Adam bentang pada malaikat. Apa jadi kalau ayat 32 jadi ayat 33? Maksudnya, anda bayangkan ayat lepas ayat 31 tu terus ayat 33, lepas ayat 33 ayat 32. Anda tukar ayat Quran macam tu je, dan anda melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya lah, iaitu anda baca Quran tidak mengikut kronologi yang sepatutnya. Sebab susun ayat ni bukan kerja Nabi, dia adalah arahan Allah kepada Nabi. Kalau jadi macam tu, maknanya malaikat menunggu proses rasional daripada Allah. Malaikat menunggu hikmah ditunjukkan. Kenapa Adam? Rupanya Adam berjaya membentangkan nama-namanya ketika kami tidak berjaya melakukannya. Padanlah Adam jadi khalifah, barulah mereka ucap subhanaka la ilma lana. Tetapi sebenarnya sebaliknya. Sebelum malaikat melihat hikmah sekalipun, malaikat sudah berkata, kau tak bagi tahu kami pun tak apa. Sebab subhanaka la ilma lana. Jadi ini yang pertama, menunjukkan kita kena ada akhlak malaikat, melihat sesuatu dengan sadim, ya, bukan sekadar taat, tetapi melihat sesuatu dengan rasa sangka baik kepada Allah. Contoh yang kedua yang diberikan oleh Tariq Ramadan adalah kisah Hajar. Kisah Hajar, tengok ya, saya rujuk buku bahasa Inggeris, hebat kan? Insya-Allah. Astagfirullah. Okey. Yalah, kita tengok balik bahasa Melayu ya. Cerita ni ada memang ada dalam bab yang pertama, dan Tariq Ramadan memetik hadis, dan saya bacakan hadis itu. Saya nak anda fikir dan anda bagi pandangan. Okey. Syah daripada mana Syah? Oh, daripada Gombak. Tadi dah tak elok-elok. Okey, ni dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ini kata-kata Ibnu Abbas ya. Apabila Ibrahim meninggalkan Hajar di Makkah, pada waktu itu tiada seorang pun manusia. Kemudian apabila Ibrahim, saya terjemahkan meninggalkan Hajar, saya ambil yang ujung je, Ummu Ismail berkata, wahai Ibrahim, aina tadhhab? Kau nak ke mana tu? Sebab Ibrahim mahu meninggalkan, kerana itu perintah Allah. Lalu Hajar kata, kemana kau nak pergi ni Ibrahim? Engkau mahu tinggalkan kami bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai', di tempat lembah yang tiada seorang pun manusia dan tiada apa-apa pun untuk kami hidup? Ibrahim tak jawab. Faqalat lahu dhalik miraran. Ini dia punya syahid dia. Hajar telah bertanya berkali-kali, benarkah apa yang kamu mahu lakukan ini adalah perintah Allah? Lalu Ibrahim tidak lagi berpaling kepada Hajar. Dan selepas itu Hajar berkata, apabila dia faham bahasa badan, bahasa tubuh, bahasa wajah Nabi Ibrahim tidak lagi berpaling kepadanya, Hajar sendiri berkata,
Allahu amuruka bihadha, adakah Allah menyuruh kamu untuk ini semua? Lalu Nabi pun jawab sepatah dan dalam keadaan tidak berpaling kepada Hajar, na'am. Qalat idzan lan yudayyi'una thumma raja'at. Maka Hajar berkata, jika demikian wahai suamiku, Allah tidak akan meninggalkan kami. Lalu dia pun pulang pergi kepada anaknya semula. Soalan saya adalah, kenapa Hajar melakukan miraran, iaitulah bertanya berkali-kali kepada suaminya, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, are you sure ini perintah Allah? Kenapa? Fikirkan sekejap. Kenapa Hajar sekali tanya, bahasa tubuh Nabi Ibrahim sudah jelas menunjukkan ini daripada Allah, dia tak puas hati. Tetapi perkataan miraran daripada Ibnu Abbas menunjukkan dia seperti mendesak, sehinggalah keluar sepatah daripada mulut Nabi Ibrahim, and then Hajar jadi tenang. Selagi tak keluar daripada mulut, Hajar ada unsur pendesak. Are you sure? Sebab benda ni bukan benda, ini bukan hak asasi ni. Ini soal hidup mati ni kan. Ini soal hidup mati. Jadi saya nak anda fikir sekejap, kenapa miraran? Sebab apa? Cuba teka. Cuba. Mariam, cuba bagi pandangan. Tak adalah, gurau je. Miraran ni berkali-kali bertanya. Dah kenapa? Okeylah bang. Al-Imam. Qala'an. Tak ada. Bila tak berapa ada line. Silakan, Said. Sikap Hajar ni mengingatkan saya kepada sikap Nabi Ibrahim lah, bila dia minta bukti daripada Allah, bila burung yang menghidupkan burung kan. Jadi Nabi Ibrahim buat tu untuk dapat ketenangan hati. Jadi Hajar ni mungkin sama juga, dia nak saling tu lah, dia nak ada ketenangan hati. Dia dapat walaupun mungkin sebab lain tak apa dia dah percaya, cumanya nak reassurance lah. Apa insurance? Reassurance. Subhanallah. Terima kasih Said. Betul. Kalau sebab ini soal hidup mati, kita cuba letakkan diri kita di tempat Hajar. Bukan benda mudah untuk ditinggalkan bersama dengan anak yang masih menyusu di tempat yang sains kata tak boleh hidup. Maka wajar bagi Hajar untuk mendesak kepada suaminya, meminta kepastian daripada suaminya, adakah benar ini perintah Allah, bimbang ini mimpi yang menjadi mainan tidur, wahyu yang sampai adalah mainan mimpi, ataupun mungkin suara-suara gaib yang tidak dipastikan datang daripada siapa, rasa-rasa sahaja datang daripada Allah. Dan apabila akhirnya keluar sepatah daripada mulut Ibrahim alaihissalam, na'am, iaitu jawapan jazam, maka Hajar dirakamkan oleh Ibnu Abbas, dia sendiri berkata kepada suaminya yang hanya kata sepatah, Hajar kata 3 patah, idzan la yudayyi'una, jika begitu Allah tak akan tinggalkan kami. So di situ ada unsurnya salin. Kalau tak buat miraran, okey bang, tak apa, tidak ada sebarang interaksi, just taat semata-mata, mere submission, kata Tariq Ramadan kan. Tetapi Ibnu Abbas menunjukkan unsur salim ataupun aslama, unsur yang hilang dalam terjemahan. Unsur yang disebut apa tadi? Wholehearted apa tadi kan? Iaitulah unsur sangka baik kepada Allah. Lalu dia bergegas, tidak lagi bertegur sapa dengan suaminya, terus kembali kepada anaknya. Jadi ini kefahaman definisi tentang Islam. Masya Allah, menarik. Wallahu a'lam. Jadi saya berhenti setakat tu dulu.